dalam segala kemelut yang berlaku di dunia, di negara ataupun dalam diri keluarga masing-masing. Kita kena ingat kita ada mukjizat namanya Al-Quran, ya, dan kita selagi kita membaca, kita memahami, kita cuba mengamalkannya, berdoa kepada Allah SWT, insya-Allah Allah akan pimpin kita dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi mari sama-sama kita lihat kepada sinopsis bagi halaman 125, iaitu pada ayat 104 kita melihat kepada ada individu yang suka mengikut kepada orang-orang terdahulu, ya, istilahnya nenek moyang ataupun aba'ana. Tetapi bagi orang yang beriman, kita tidak mengikut-ikut orang terdahulu, tetapi kita mengikut kepada Allah dan Rasul. Pada ayat 105, berserah diri kepada Allah setelah melakukan amar makruf nahi mungkar, dan diteruskan pada ayat 106, ya, pada ayat ini kita akan berjumpa dengan peraturan wasiat ketika seseorang akan meninggal dengan persaksian. Jadi ada persaksian wasiat dan ada kaitan dengan akidah kita dalam halaman 125. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Solusi kita daripada halaman 125 ini sama-sama kita perhatikan. Pada ayat 104, elakkan ikut orang lama tetapi ikut panduan ilahi. Itu yang pertama. Cari hidayah kerana ia akan menyelamatkan kita, dan salah satu hidayah itu ialah dengan kita selalu bersama Al-Quran. Dan yang ketiganya, amalkan wasiat mengikut panduan Allah dengan mengadakan saksi, dan kita kena jaga hak saksi, hak wasiat itu agar kita tidak menjadi orang yang zalim dan yang fasik kepada Allah SWT. Allah, la ilaha illallah. Dan ini membawa kita kepada perkataan pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataannya ialah wajada. Ya, yang ada pada ayat yang pertama sebentar tadi, maksudnya mendapati, menemukan, menjumpai, dan perkataan ini berulang sebanyak 107 kali di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Sepatutnya kita hendaklah melihat kepada kebenaran, bukan sekadar jumpa ambil, dengar ambil, tetapi kita mesti rujuk kepada ma anzalallah wa ilar rasul, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Sudah tentunya Al-Quran dan Sunnah. Ada daripada Al-Quran dan Sunnah kita ambil, ya. Tapi kalau tak ada daripada Al-Quran dan Sunnah, kalau ada amalan-amalan yang tidak ada dalam Sunnah, contohnya ada orang kata kalau nak rasmi satu bangunan, nak pecah tanah, kena ada sesengah tempat masih lagi sembelih lembu. Allah. Kepala lembu tanam tempat tu baru dah bina bangunan. Itu adalah kefahaman-kefahaman yang mungkin bagi setengah orang peliknya. Alhamdulillah kita rasa pelik. Tetapi
Jangan sampai kita benarkan kalau katakan Quran tidak diangkat, suatu hari nanti kembali balik amalan-amalan pelik tersebut yang kita doakan kita terjauh daripada semua perkara tersebut. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Jadi insya-Allah seperti biasa kita nak berkongsi ataupun kita nak ulang kaji pelajaran tajwid kita, mungkin kita dah belajar sebelum ini masa kita sekolah dan sebagainya, dan hari ini kita nak kongsikan salah satu sifat-sifat dalam Al-Quran, sifat huruf dan sebagainya. Kita nak tengok hari ini iaitu sifat lin, iaitu huraian sifat-sifat tunggal yang ke-13, iaitu lin, sifat lin ataupun huruf lin. Dari segi bahasa bermaksud lembut, dari segi istilah menyebutnya dengan lembut dan mudah. Menyebutnya dengan lembut dan mudah. Huruf dia apa dia? Huruf dia ialah huruf waw dan juga huruf ya. Tapi ada syarat dia. Bila berlaku lin ni, apa dia syarat dia? Kita perhatikan. Ialah jika huruf waw, mestilah waw itu sukun ataupun berbaris sukun atau mati sebelum dia berbaris di atas. Huruf sebelum dia baris atas. Contohnya musibatul maut ayat yang ke-106. Musibatul maut. Jadi kita sebut al-maut tu dia lembut, kita sebut dia. Kita sebut dia lembut. Ataupun huruf ya yang sukun, ya yang mati sebelum dia mesti juga berbaris di atas. Contohnya ada ayat yang ke-104 alaihi abaana, iaitu alaihi. Contoh alaihi. Kalau ayat yang 106 tadi al-maut. Cuba boleh ikut saya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran di rumah, kita sebut kalimah al-maut. Al-maut. Satu. Kemudian alaihi. Kalau al-maut waw yang mati ataupun sukun sebelum dia baris atas, iaitu huruf mim, al-maut, syarat dia. Kalau ya tadi alaihi, ya yang sukun ataupun ya yang mati, berbaris mati sebelum dia baris atas, iaitu huruf lam, alaihi. Kan dalam surah Al-Fatihah pun ada ghairil maghdubi alaihim, kan, yauma maliki yaumi. Sebab tu kita sebut lembut, jangan maliki yaumi, Allahu akbar. Safas maliki yaum. Seluas-luasnya Ustaz. Bunyi garang sangat tu. Dia jadi begitu tu pasal apa Ustaz ni? Yang bunyi jadi besar. Bunyi satu sebab kita pertama kita tak tahu sifat huruf. Sifat. Kemudian ni macam kita belajar hari ni lembut kan. Sifat dia lin tu. Jadi kita kena lembut. Ya baru jadi yau. Tapi cara dia tak lain tak bukan kena talaqi Ustaz. Barulah boleh tahu ini baca tebal ke baca tipis ataupun lembut ke keras. Kan. Jadi kalau kita seorang-seorang tu kita rasa macam betul. Kita rasa macam dah nipis dah ataupun dah lembut dah. Sekali bila guru dengar Allah tebalnya. Kadang-kadang pasal mungkin dia kata pasal apa Malik Yaumiddin tu hari pembalasan. Ini garang ni, jadi dia pun gitu kan. Tapi tak betul Ustaz tak kenalah dari sifat dia tak lin tadi tu. Okey, jadi penting sebenarnya ya ilmu tajwid pada hari ini yang kita belajar lin lembut ya bukan lembik bukan lembut ya lembut ketika membaca dan dia ada mad lin kan. Nanti kita akan belajar juga kita akan belajar. Dan dalam Al-Quran pun bila Allah menyatakan dalam surah Ali Imran sebelum ini bercakap tentang lintalahum kan, bahawa dengan rahmat Allah fabima rahmatin minallahi lintalahum, kamu bersifat lemah lembut. Jadi kita nak berlemah lembut dalam kehidupan kita. Dengan Quran pun ada linnya ya, dengan manusia pun ada lin lainnya dan itu perlukan rahmat daripada Allah Subhanahu. Satu doa terakhir, Allahumma layyili wa qalbahu kama layanta li Daud al-hadid. Jadi doa-doa begitu yang kita kena selalu baca untuk kita lembutkan hati kita. Pasal dia walaupun orang tu nampak lemah lembut, tapi waktu dia marah tu dia jadi memang apa dia istilahnya yang warna hijau tu apa Ustaz? Jadi incredible haq kan. Jadi pada waktu itu kita kena pastikan jangan benarkan syaitan masuk ke dalam hati kita. Salah satunya ialah dengan Al-Quran lah yang kita belajar pada hari ini. Baik.